اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Masalah yang keempat bagi i'lal bil qalbi. Kita masih lagi dalam perbahasan i'lal bil qalbi pada masalah yang keempat. Idza waqa'at al-wawu aw al-ya'u thaniya harfai 'illati bainahuma alif mafa'il aw shibhihi mafa'il. Ta'rif kaedah. Ta'rif ni yang penting. Jika terdapat huruf illah waw atau ya. Kita masih lagi mengkaji masalah yang keempat yang meliputi huruf illah waw dan ya sahaja. Untuk masalah pertama dan kedua, alif waw ya, alif waw ya. Masalah yang ketiga dan masalah yang keempat hanya waw dan ya, waw dan ya. Baik. Ta'rif kaedah. Jika terdapat huruf illah waw atau ya yang menjadi huruf illah yang kedua. Kita kena faham. Jika huruf illah waw ataupun huruf illah ya menjadi huruf illah yang kedua. Kita sambung pada masalah yang keempat, iaitu masalah i'lal bil qalbi, tukar huruf illah waw dan huruf illah ya kepada huruf hamzah. Baik, untuk masalah keempat ini hanya sekitar huruf illah waw dan huruf illah ya. Seperti mana masalah yang ketiga, waw dan ya. Adapun masalah 1 dan 2 sekitar alif, waw dan ya, alif, waw dan ya. Jadi masalah 3 ke 4 kita nak ingat hanya waw dan ya saja yang terlibat. Jadi apa takrif dia? Takrif kaedah, jika terdapat huruf illah waw ataupun ya. Kalau ada huruf waw ataupun huruf ya yang menjadi huruf illah yang kedua. Jadi huruf illah waw ataupun ya yang menjadi huruf illah yang kedua, di antara dua huruf illah tadi itu terdapat huruf illah alif bagi wazan mafa'il. Jadi nak fahamnya, mafa'il, huruf illah itu duduk di depan satu, di belakang satu. Tengah-tengah di antara dua huruf illah ada alif mafa'il. Maka huruf illah waw atau ya yang duduk di tempat yang kedua, iaitu ain bagi mafa'il, akan ditukar menjadi huruf hamzah. Maksudnya di sini takrif kaedah dia, apabila huruf illah waw ataupun huruf illah ya menjadi huruf illah yang kedua dalam satu perkataan, satu kalimah, dan dia selepas daripada alif mafa'il, maka ditukar huruf illah tadi menjadi huruf hamzah. Apakah syarat-syarat kaedah bagi masalah yang keempat, i'lal bil qalbi, tukar huruf illah waw ataupun ya kepada huruf hamzah? Satu saja, mestilah di antara huruf illah waw atau ya, mestilah di antara, faham di antara huruf illah waw ataupun ya adalah huruf illah alif. Mesti huruf illah alif ada bagi wazan mafa'il, bagi wazan mafa'il. Maksudnya huruf illah waw ada kat sini kah, huruf illah ya ada kat sini kah, tengah-tengah ini mesti huruf alif. Dia ada dua huruf illah. Huruf illah pertama duduk dekat fa mafa'il, huruf illah kedua duduk kat ain mafa'il. Jadi huruf ain mafa'il ni, huruf illah yang ada pada tempat ain mafa'il ni lah yang akan ditukar menjadi huruf hamzah. Baik, untuk lebih memahami konsep ataupun masalah yang keempat, kita lihat kepada contoh-contoh. Kerana contoh ini akan menerangkan lagi ta'rif masalah yang keempat. Contoh bagi huruf illah waw yang ditukar menjadi hamzah, iaitu dawair. Tengok. Kalau kita kata hamzah ini adalah hasil penukaran daripada huruf waw, maka asal dawair, dawawir. Tengok. Kenapa dawair adalah contoh bagi huruf illah waw yang ditukar menjadi hamzah? Kenapa? Kenapa contoh dawair adalah satu kalimah yang asalnya huruf waw ditukar pada huruf hamzah? Pertama dawair sudah mengikut wazan mafa'il. Kita kena cari wazan mafa'il dulu. Dawair atau wazan mafa'il? Ya. Dawair atau wazan mafa'il. Sama dia punya wazan. Sudah mengikut wazan mafa'il. Sekarang mesti dicari asal bagi huruf hamzah. Mesti kita kena tahu asal huruf hamzah. Apakah asal huruf hamzah tersebut? Dengan cara dikembalikan fi'il mudhari' ini atau masdar. Jadi cara nak kembalikan hamzah tu, bagaimana hamzah tu huruf asal dia, maka kita kena kembalikan kepada fi'il mudhari' kalimah tersebut ataupun masdar. Untuk kita nak tahu asal huruf hamzah tu huruf apa. Untuk kalimah dawair, kita gunakan cara mengembalikan fi'il mudhari'nya. Jadi kita gunakan
cara kembalikan kepada mudhari' untuk mengetahui asal huruf hamzah. Jadi apa fi'il mudhari' bagi dawair? Dara yaduru. Oh, jadi dara fi'il madhi, yaduru fi'il mudhari'. Jadi asal hamzah adalah waw. Jadi asal bagi hamzah ini adalah waw. Jadi dawawiru asalnya. Dawawiru. Asalnya dawawiru. Kerana apa? Kerana hamzah ini asalnya waw. Baik. Jadi asal bagi huruf hamzah tersebut adalah huruf waw. Asal bagi hamzah itu adalah waw. Contoh kita kata tadi dawair. Asal hamzah ini dawawir. Tahu mana waw ini asal kepada hamzah? Kerana kita lihat pada fi'il mudhari'nya. Dara yaduru. Maka terzahir huruf waw. Maka waw ini adalah asal bagi hamzah. Baik. Lalu, lepas kita tahu hamzah itu asalnya adalah waw, lalu kita padankan semula menjadi dawawir. Kita nak tengok betul ke tak dia tukar. Dawawir. Di atas wazan mafa'il. Yang dikehendaki. Yang dikehendaki wazan mafa'il. Dan dipastikan ia mengikut syarat yang ditentukan sebelum menukar huruf ilah waw menjadi hamzah. Mesti kena ikut syarat. Syarat yang kita sebutkan tadi ni mesti kena ikut. Kalau tak ikut syarat ni maka tak boleh ditukar menjadi huruf hamzah. Baik. Syarat dia satu saja. Mestilah di antara huruf ilah waw atau ya kedua itu adalah huruf ilah alif bagi wazan mafa'il. Tengok. Ya benar. Di antara dua huruf ilah waw. Di antara dua huruf ilah waw ini dawawir ada huruf alif. Ada huruf alif. Bagi wazan mafa'il. Dawawir mafa'il. Nampak? Di antara dua huruf ini, di tengahnya adalah huruf alif. Maka huruf ilah waw yang duduk di tempat yang kedua. Ni, huruf ilah waw yang duduk tempat nombor 2 ni. Huruf ilah pertama, huruf ilah kedua akan ditukar kepada huruf hamzah. Maka waw dawawir tukar kepada huruf hamzah jadi dawair. Macam tu, mudah saja, tak ada payah mana. Apabila cukup semua syarat, maka ditukar huruf ilah waw menjadi huruf hamzah, lalu jadilah dawair. Jadi macam mana kita nak praktik? Kiaskanlah olehmu bagi perkataan awail, asalnya awawil. Waw pertama, waw kedua, di tengahnya ada huruf alif atau wazan mafa'il. Buang huruf ilah waw yang kedua, tukar jadi hamzah. Jadilah awail. Jawais asalnya jawawis, sayaid asalnya sawawi dan selain daripada itu. Baik, tadi adalah contoh bagi huruf ilah waw yang ditukar menjadi hamzah. Sekarang kita terus kepada contoh bagi huruf ilah ya pula. Huruf ilah ya yang ditukar menjadi huruf hamzah, iaitu baya'i'. Jadi asal baya'i' adalah baya'i'. Jadi kita tengok. Kenapa baya'i' adalah contoh bagi huruf ilah ya yang ditukar menjadi hamzah? Kenapa kita pilih baya'i'? Pertama, baya'i' sudah mengikut wazan mafa'il. Baya'i' atau wazan mafa'il. Sama wazan. Sekarang mesti dicari asal hamzah. Asal hamzah ni kita nak tahu. Hamzah ni huruf apa asalnya? Dengan cara kita kembalikan kepada fi'il mudhari'nya. Asal baya'i', asal matinya ba'a yabi'u. Yabi'u. Maka kita faham hamzah ini adalah huruf ya. Selepas kita tasrif fi'il mudhari'. Jadi baya'i' asalnya baya'i'. Kena faham. Baya'i'u asal daripada baya'i'u. Baik. Apabila sudah diketahui asal huruf hamzah, lalu padankan menjadi baya'i'. Seperti mana ustaz buat baya'i' atau wazan mafa'il. Baya'i' sama dengan wazan mafa'il. Dia mesti kita kena tahu. Kalau tak sama wazan tak boleh tukar. Selain daripada kena ikut syarat, wazannya juga kena sama. Dan kena pastikan ia mengikut syarat yang ditetapkan. Sebelum menukar huruf ilah ya menjadi huruf hamzah. Kena melihat kepada syarat selain daripada melihat kepada bentuk wazan. Baik. Kita tengok syarat dia berlaku ke tidak. Mestilah di antara huruf ilah waw atau huruf ilah ya kedua adalah huruf ilah alif. Mesti di antara huruf waw atau huruf ya itu adalah huruf alif bagi wazan mafa'il. Ya benar.
Di antara dua huruf ilah ya, bayaya, ada ya pertama, ya kedua. Bagi contoh ini adalah huruf ilah alif. Dia ada huruf ilah alif tengah ni. Tengok. Ya. Ada alif. Tengah ya. Ya pertama, ya kedua. Ada alif. Maka huruf ilah ya yang kedua yang duduk di tempat yang kedua itu ditukar menjadi huruf hamzah. Jadilah ya. Macam tu je lah. Apabila cukup semua syarat, maka ditukar huruf ilah ya menjadi hamzah. Lalu jadilah ya. Kiaskanlah bagi perkataan nayaif, asal mudhari'nya yanifu. Jadi nayaif asalnya nayayif. Dan selainnya. Baik, untuk contoh-contoh tadi, di antara alif mafa'il dua huruf yang sama. Seperti perkataan seperti perkataan perkataan dawawir. Tengok ustaz buat sini. Dawawir. Di antara alif ini dua huruf yang sama. Ya, wa. Tetapi kita akan terus kepada contoh yang menyebabkan huruf pertama dengan huruf kedua dua huruf ilah yang berbeza. Dua huruf ilah yang berbeza. Mungkin depan huruf ya, belakang huruf waw. Huruf pertama huruf ya, huruf kedua huruf ya, waw, ataupun huruf pertama huruf waw, huruf kedua huruf ya. Yang contoh tadi kedua-duanya huruf yang sama. Tengok. Contoh bagi huruf ilah ya, huruf ilah yang berbeza. Huruf ilah yang berbeza. Sifat kepada huruf ilah yang berbeza di antara satu sama lain, yang ditukar menjadi huruf hamzah. Seperti kalimah jayaid. Tengok. Jayaid. Kenapa jayaid adalah contoh huruf ilah yang berbeza di antara satu sama lain yang ditukar menjadi huruf hamzah. Dan tengok. Pertama, jayaid ini mesti mengikut wazan mafa'il. Jayaid. Mafa'il. Sama. Boleh diterima. Sama. Sekarang mesti dicari asal bagi huruf hamzah. Nak tahu asal huruf hamzah bagi jayaid ni? Nak tahu hamzah ni huruf apa sebenarnya? Dengan dikembalikan fi'il mudhari'nya atau masdarnya. Ada dua pilihan. Untuk kalimah jayaid, kita gunakan cara mengembalikan kepada fi'il mudhari' iaitu jada yajudu. Jada yajudu. Jadi bila tengok kat sini ada huruf waw, asal bagi huruf ilah hamzah adalah waw. Jadi tukar. Jadi jaya wid. Tengok. Jaya wid. Huruf ilah pertama huruf ya. Huruf ilah kedua huruf waw. Tengok. Dua huruf ilah yang berbeza. Yang tadi contoh-contoh tadi dua huruf ilah yang sama. Jadi asal bagi huruf hamzah tersebut adalah huruf ilah waw. Asal hamzah adalah huruf ilah waw. Baik, kita tengok. Apabila sudah diketahui asal huruf hamzah, lalu padankan semula jadi jawawidu. Jadi jawawidu di atas wazan mafa'ilu. Jawawidu, bukan jawawidu, jayawidu atau wazan mafa'ilu. Yang dikehendaki dan pastikan ia mengikut syarat. Jadi dia kena ikut syarat pula. Selain daripada dia mengikut bentuk wazan, dan dia kena ikut syarat. Mestilah di antara huruf ilah waw atau ya kedua itu adalah huruf ilah alif. Mesti alif duduk tengah-tengah. Ya benar di antara dua huruf ilah yang berbeza. Dua huruf ilah yang berbeza sebab apa? Huruf ilah pertama ya, huruf ilah kedua adalah waw. Dua huruf ilah yang berbeza. Tadi contoh-contoh yang awal tadi dua huruf ilah yang sama. Satu sama lain. Bagi contoh jayawidu adalah huruf ilah alif. Ada huruf ilah alif tengah ni, cokoh tengah tu. Bagi wazan mafa'ilu maka ditukar huruf ilah waw. Kenapa huruf ilah waw? Yang nak ditukar adalah huruf ilah yang kedua. Huruf ilah yang pertama dikekalkan. Jadi huruf ilah yang kedua adalah huruf ilah waw. Huruf ilah waw. Maka ditukar waw menjadi hamzah. Jadilah jayaidu. Mudah saja. Apabila cukup semua syarat, maka ditukar huruf ilah waw yang kedua menjadi hamzah, lalu jadi dah jayaidu. Okey, kita teruskan kepada subtopik yang seterusnya, iaitu tashih kaidah.
Sudah lalu Ustaz sebutkan tasahih kaedah adalah sesuatu yang berlawanan dengan syarat yang asal. Jadi syarat yang asal ada satu, maka kita tengok syarat yang pertama. Sesuatu yang berlawanan dengan syarat yang pertama seperti tawawis, dawawin, nawawis dan di atas wazan mafa'il. Kita tengok. Kenapa? Sini berlaku juga. Wow, tengah dia ada alif. Wow, tengah dia ada alif. Wow, tengah dia ada alif. Kenapa tak tukar jadi tawais, dawain, nawais? Kenapa tak tukar? Tengok keterangan dia. Ya benar, kalimah di atas mempunyai dua huruf ilah di antara huruf ilah alif. Dua huruf ilah yang sama ataupun yang berbeza, tengah-tengah dia ada satu huruf ilah alif. Tetapi huruf ilah yang kedua, bagi wow yang kedua ni tidak ditukar menjadi huruf hamzah. Kenapa dia tak tukar? Kerana ia bukan berada di atas wazan mafa'il. Bukan wazan mafa'il, akan tetapi mafa'il. Sebab apa? Tawawis tak tukar jadi tawais. Dawawin tak tukar jadi dawain. Nawawis tak tukar jadi nawais. Kerana dia berada di atas wazan mafa'il. Mafa'il tak payah tukar walaupun bertemu dua huruf ilah dan diselangi dengan huruf ilah alif. Adapun bila bertemu dua huruf ilah diselangi dengan huruf ilah alif di atas wazan mafa'il, baru kena tukar. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa tawawis tak tukar? Kerana tawawis atas wazan mafa'il. Yang kena tukar bila atas wazan mafa'il. Ini disebabkan ia tidak mengikut syarat yang pertama. Tak ikut syarat pertama. Syarat pertama mesti di atas wazan mafa'il, bukan mafa'il. Tu. Jadi dalam masalah yang keempat ni ada syaz. Kita tengok sikit syaz. Contoh kalimah syaz di dalam masalah ini adalah ayail. Kalimah ayail. Kita tengok keterangan. Kalimah ayail adalah syaz kerana asal ayail adalah ayayil. Tengok. Ayayil atau wazan mafa'il. Mafa'il. Atau wazan mafa'il. Dia atau wazan mafa'il tapi dia tukar jadi hamzah. Ini kita panggil syaz. Sebenarnya tak boleh tukar tapi dia tukar juga. Sebab asal tak boleh tukar tetapi dia tukar juga, panggil syaz. Itu maksud dia. Ya benar kalimah tersebut dua huruf ilah ya dan di antara keduanya adalah huruf ilah alif. Tengok. Ayayil. Ya pertama, ya kedua, tengah-tengah dia ada alif. Tetapi kalimah tersebut tidak mengikut syarat seterusnya, iaitu mestilah berada di atas wazan mafa'il. Mesti wazan mafa'il. Disebabkan kalimah ini berlaku syaz padanya, maka ia tetap ditukar juga walaupun bukan di atas wazan mafa'il. Jadi ini adalah panggil syaz. Asal tak boleh tukar tetapi dia tukar juga. Kenapa asal tak boleh tukar? Kerana ayayil atau wazan mafa'il. Mafa'il ada ya, maka tak boleh tukar. Yang boleh tukar bila bertemu dua huruf ilah, tak kira lah sama dua huruf ilah tu pun ataupun berbeza, diselangi dengan huruf ilah alif atau wazan mafa'il, baru tukar. Ni mafa'il tak perlu tukar. Habis tu. Kita tengok sini pula. Contoh syaz dalam masalah ini adalah awawir. Tengok awawir. Keterangan. Kalimah awawir adalah syaz. Awawir pun dikira syaz juga kerana kalimah awawir sudah berada di atas wazan mafa'il. Yang ni duduk atas wazan mafa'il tapi tak tukar. Dia kena tukar tapi tak tukar. Yang ayail tak perlu tukar tapi dia tukar. Ini kita panggil syaz. Namun ia tidak ditukar huruf ilah waw yang kedua itu kepada huruf hamzah. Tak tukar. Dia boleh tukar tapi tak tukar. Ini panggil syaz. Yang hak tadi ayail dia tak boleh tukar tapi tukar. Awawir dia kena tukar tapi tak tukar. Itu panggil syaz. Kerana inilah dipanggil syaz. Ada pandangan yang lain yang mengatakan kalimah awawir bukan syaz. Ada pandangan ulama-ulama dikata awawir bukan syaz kerana kalimah awawir mufradnya awar dan jamak qiyasinya adalah awawir. Akan tetapi dibuang huruf ilah ya selepas huruf ilah waw kerana berlaku darurat syair. Ini panggil khilaf. Tak apa. Kita mengaji yang bukan khilaf dulu. Yang ni hanya ustaz bubuh khilaf supaya dia tambahan ilmu. Tanbih. Berlaku syaz di dalam masalah ini hanya di dalam syair sahaja. Berlaku syaz dalam masalah keempat.
Masalah keempat ni kebanyakan syaz ni berlaku hanya di dalam syair sahaja. Adapun di kalam-kalam nasar tidak berlaku. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam wa akmal.